Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur. Dan pada pagi tadi, titah ucapan yang di Pertuan Agong iaitu istiadat pembukaan mesyuarat penggal ketiga Parlimen ke-14 sudah pun dibuka secara rasmi. Dan yang lebih menarik, ini merupakan satu sesi Parlimen yang pertama sejak Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan, dan hanya titah ucapan yang di Pertuan Agong saja dilakukan pada sesi pembukaan tadi dan tiada perbahasan, dan sehinggalah Parlimen akan bersidang pada akhir Julai akan datang. Jadi apakah maksud dengan titah ucapan yang Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong? Ada beberapa perkara yang diangkat dalam titah ucapan Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong pada pagi tadi. Begitu juga dari sudut fungsi kedaulatan Parlimen. Itu juga menjadi perdebatan terutamanya di kalangan ahli Parlimen, sama ada di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang. Apabila kerajaan ataupun pihak kerajaan membuat keputusan, hanya ucapan titah Duli Yang Maha Mulia saja yang akan berlangsung pada sesi Parlimen untuk penggal ketiga ke-14 yang berlangsung pada pagi tadi. Jadi untuk mendapatkan feedback ataupun respon segera daripada ahli Parlimen di talian Skype, sekarang saya bersama dengan Yang Berhormat Saudara Fahmi Fazil, ahli Parlimen Lembah Pantai dan juga pengarah komunikasi Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin YB boleh berikan sedikit senario bagaimana perjalanan sidang Parlimen pada pagi tadi. Adakah ia begitu tertib dengan tata kelola menangani COVID-19 dan juga dapat dilihat ke semua ahli Dewan Parlimen, sama ada ahli Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara dapat bersama-sama mendengar titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Mungkin boleh YB berikan sedikit senario kerana pihak media tidak dibenarkan masuk, hanya media rasmi sahaja. Jadi kita tidak dapat melihat keseluruhan bagaimana situasi sidang Parlimen dalam pandemik COVID-19 yang dilakukan pada pagi tadi. Terima kasih kerana menjemput saya. Pagi tadi hampir semua ahli Parlimen dan Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara telah hadir bersama-sama dengan beberapa pemegang jawatan penting dalam kerajaan telah hadir, dan saya saksikan kelihatan seperti suasana yang saya rindu waktu Parlimen bersidang seperti biasa, orang ramai berkerumun dan sebagainya. Tapi kali ini suasananya lebih berwaspada, yang mana semua memakai pelitup muka, walaupun kelihatan dari segi pihak keselamatan ada yang berkumpul, jadi nampak macam kurang penjarakan sosial. Semua ahli Parlimen diminta mengambil tempat dan seluruh Dewan telah diubah suai. Ada yang duduk di kerusi-kerusi, ada yang duduk di galeri awam, ada yang duduk di tempat duduk para pegawai. Saya duduk di kawasan pegawai, dan kami semua diberikan juga ada face mask, pelitup muka, ada pakai hand sanitizer, dan kami di beberapa tempat diminta untuk cek suhu badan. Perjalanan sidang pagi ini berjalan tanpa sebarang insiden, semua berjalan seperti yang saya rasa sepatutnya. Cuma mungkin suara tuanku bunyi seperti sedikit macam sedikit agak merisaukan kerana pada beberapa ketika tuanku seperti sedikit sukar untuk membaca teks yang telah disediakan. Tapi lepas itu selesai semua dalam lebih kurang 20 minit titah tuanku. Semua ahli Parlimen, mungkin ada yang keluar berlega seketika mengambil gambar sebelum pulang ke kawasan masing-masing. Dari kalangan ahli Parlimen Keadilan, ada yang dah pulang ke Johor, yang dah pulang ke Perak untuk kembali ke kawasan dan terus berkhidmat. Adakah dengan segala ketertiban dan juga prosedur yang ketat diambil oleh pihak pengurusan Parlimen, adakah ini suatu yang berbaloi, hanya datang untuk mendengar
titah ucapan yang di-Pertuan Agong dan selepas itu tiada perbahasan. Yelah, walaupun rutinnya selepas titah ucapan yang di-Pertuan Agong, memang selepas itu selesai untuk hari tersebut sebagai pembukaannya. Tetapi akan ada perbahasan titah ucapan pada hari-hari seterusnya. Tetapi nampaknya pihak Parlimen sendiri sudah membuat keputusan dengan pihak kerajaan tidak melakukan perbahasan kali ini, biarpun diminta oleh pihak pembangkang untuk sekurang-kurangnya 8 hari. Tetapi tidak berlaku. Tetapi dengan tertib yang sudah ditunjukkan oleh pengurusan Parlimen, adakah YB Fahmi rasakan ia agak terkilan? Ya, pada tahun-tahun sebelum ini, malah ini mungkin kali pertama dalam sejarah 60 lebih tahun Parlimen di mana sidang dibuka tanpa lanjutan persidangan. Kebiasaannya hari pertama memang diisi dengan upacara majlis pembukaan dan ahli-ahli Parlimen akan datang memakai pakaian istiadat dan tamat pada hari itu dan disambung pada hari berikutnya. Malangnya ini kali pertama dalam sejarah Parlimen tidak berlaku seperti itu. Dan bagi kawan-kawan yang datang dari Sabah dan Sarawak, saya mendapat maklumat oleh kerana keterbatasan jumlah penerbangan, ada yang terpaksa tinggal di Kuala Lumpur selama beberapa hari lagi, malah ada yang terpaksa tinggal lebih seminggu kerana tidak ada tiket penerbangan untuk balik ke kawasan. Jadi ini bagi saya satu pembaziran. Bukan saja itu, tapi peluang keemasan untuk kita memulakan perbahasan terlepas. Pada masa yang sama, saya lihat ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik. Ya. Bagi ahli-ahli Parlimen, contohnya saya duduk di tempat pegawai, ya, tapi tidak disediakan kemudahan mikrofon contohnya. Jadi saya jangka pihak Parlimen serta menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga undang-undang dan kariwal Parlimen perlu segera memanggil jawatankuasa peraturan mesyuarat untuk meneliti apakah yang perlu dibahaswai. Saya risau jika formatnya seperti ini, bila kita mula balik pada Julai nanti, maka masalah yang sama akan berlaku. Tak ada mikrofon dan agak sukar, ya, tidak diberi maklumat penuh apa yang akan berlaku pada waktu itu. Negara lain dalam masa yang singkat, undang-undang berkaitan dengan COVID-19 telah dibentang dan diteruskan di Parlimen masing-masing. Malah kita lihat di Amerika Syarikat, di United Kingdom, di Singapura contohnya, Parlimen mereka, Parlimen bersidang secara dalam talian dan juga membuat undian, ya, tanpa berada secara fizikal di Dewan masing-masing. Jadi ini saya rasa Malaysia sebagai sebuah negara yang telah berjaya mengatasi ataupun membendung penularan COVID-19 dengan baik, sepatutnya kita antara negara yang menjadi innovator ataupun menginovasikan cara persidangan yang lebih baik. YB Fahmi, adakah pihak kerajaan terlepas peluang untuk memastikan keabsahan ataupun legitimasi kerajaan yang dibentuk oleh Perikatan Nasional ini untuk memastikan mereka dapat undi ataupun majoritinya di Parlimen? Itu perlu diberi perhatian, tetapi kerana ia tidak dibahaskan dalam sesi Parlimen kali ini, jadi banyak perkara yang menuju kepada Julai akan datang, terutamanya berkaitan fungsi-fungsi kementerian yang baru, peruntukan-peruntukan tambahan berkaitan dengan dana rancangan pemulihan ekonomi COVID-19 dan juga bagaimana pihak ahli Parlimen perlu mendapatkan pandangan ataupun jawapan daripada pihak kerajaan dengan keresahan berkaitan dengan keadaan ekonomi, keadaan pekerjaan dan sebagainya. Jadi mengapa mereka tidak mengambil peluang ini dan mereka akan bagaimana pihak ahli Parlimen perlu melakukan accountability kepada kerajaan ini? Ya, isu keabsahan ataupun legitimasi kerajaan ini adalah isu asas, ya, yang perlu sebenarnya sebelum perkara lain. Itulah perkara yang saya rasa perlu diselesaikan dahulu. Kemudian isu memberikan peruntukan kepada kementerian-kementerian, kerana sehingga perkara itu dibentangkan kepada mesyuarat, maka ada pertikaian, ya, ataupun ada masalah dari segi peruntukan untuk kementerian-kementerian baru ini berfungsi. Dan kita lihat isu asas, ya, berkenaan keabsahan tidak boleh diselesaikan hanya dengan menampakkan ataupun mengatakan jumlah
ahli parlimen di blok kerajaan adalah sekian, jumlah di blok pembangkangan adalah sekian. Saya rasa oleh kerana ini adalah satu kerajaan yang telah dibentuk dengan cara yang agak berbeza daripada kebiasaan, kelazimannya melalui pilihan raya, maka kita tidak boleh mengambil langkah biasa ya untuk mengesahkan ataupun mengakui keabsahan kerajaan. Jadi itulah sebabnya peluang terbaik adalah dengan mengenakan satu usul undi tidak percaya terhadap Yang Berhormat Perdana Menteri. Malah ada ahli-ahli parlimen yang berpandangan jika tidak pun melalui undi tidak percaya, malah apa-apa undi yang bersifat prosedural ya, juga boleh dilihat sebagai undi percaya ataupun tidak percaya. Dan ini akan menyebabkan kerajaan menjadi tidak stabil. Dan itulah sebabnya yang penting pada waktu ini adalah untuk mengesahkan keabsahan kerajaan. Dan juga kita perlu percepatkan perbincangan, perbahasan dan juga kelulusan undang-undang berkait dengan khususnya isu COVID-19 dan juga ekonomi, kerana kita lihat banyak yang akan terkesan, ramai yang akan hilang kerja, begitu banyak yang tidak mendapat gaji ataupun pendapatan pada waktu ini, maka isu kebajikan dan pekerjaan itu harus diketengah dan dibincangkan pada kadar segera. Bagi saya untuk tunggu hingga ke bulan Julai itu amat lewat ya, dan ini akan menjadi satu masalah ya, di mana persepsi umum terhadap kerajaan adalah kerajaan takut, gusar, tidak mahu berhadapan dengan pihak pembangkang dan perkara itu akan berlega ya, dan persepsi itu akan mengukuh hari demi hari. Itulah yang sayangnya peluang yang ada, peluang keemasan itu telah dilepaskan begitu sahaja. Okey, terima kasih YB Yang Berhormat Fahmi Fadzil, Ahli Parlimen Lembah Pantai, dengan beberapa perkara yang diangkat sempena titah ucapan Yang di-Pertuan Agong untuk istiadat pembukaan mesyuarat penggal ketiga Parlimen ke-14 yang berlangsung pada pagi tadi. Terima kasih YB Fahmi. Terima kasih. Dan kita akan terus berbincang. Kita rehat dulu. Selepas ini kita akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Jalaluddin alias Ahli Parlimen Jelebu pula. Kita rehat dahulu. Kembali bersama saya Nazrika Ha dalam Agenda Awani. Siaran kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur, dan di Skype sekarang saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Jalaluddin alias Ahli Parlimen Jelebu. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, terima kasih kerana bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Datuk, selepas menghadiri program ataupun istiadat pembukaan mesyuarat penggal ketiga Parlimen ke-14 dengan titah ucapan Yang di-Pertuan Agong pada pagi tadi. Jadi mungkin apa yang boleh Datuk ungkapkan dengan dari sudut perjalanan sidang parlimen yang dibuka pada pagi tadi, dan juga dengan tata cara dan juga prosedur yang diberikan oleh pengurusan parlimen untuk memastikan semua ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat dan juga ahli Dewan Negara dan juga tetamu kehormat mematuhi SOP yang ditentukan sempena COVID-19 ini. Mungkin sebagai permulaan Datuk boleh beri sedikit komen tentang itu. Okey, terima kasih ya. Saya ingin beri sedikit pandangan tentang persidangan kali ini. Persidangan kali ini saya nampak dan lihat ya, persidangan pembukaan perasmian persidangan Dewan Rakyat kali ini sangat teratur dan juga mengikut sistem ataupun perkara-perkara yang dibolehkan berdasarkan kepada peraturan PKP yang diperkenakan, yang dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan. Bermula dengan kesemua ahli parlimen dikenakan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 bagi semua, tidak terkecuali wala seorang pun, bagi 222 ahli parlimen, dan ini adalah merupakan syarat pertama bagi mereka untuk menghadiri majlis perasmian pada pagi ini. Jadi bila pagi ini tadi dengan sistem ataupun keadaan yang dikuatkuasakan oleh pihak pengurusan parlimen,
saya lihat ini adalah merupakan satu pendekatan yang diambil secara begitu teliti oleh pihak kerajaan, terutamanya oleh pihak parlimen. Kerana soal penjarakan sosial yang diamalkan oleh pihak kerajaan, yang digalakkan oleh pihak kerajaan, yang menjadi satu perkara yang diwajibkan di parlimen. Dan saya lihat rata-rata ahli parlimen menerima sistem ini yang baru, bukan sistem yang akan diamalkan buat selamanya, tapi sistem yang kita guna pakai buat hari ini dalam perasmian Dewan Rakyat, dan semua ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat menerimanya dengan baik, insya-Allah. Dengan segala persiapan yang begitu rapi, dengan begitu teliti dan juga tata cara yang begitu ketat diambil oleh pengurusan parlimen, adakah Yang Berhormat Datuk Jalaluddin merasakan kewajaran hanya satu hari saja persidangan parlimen ini dilangsungkan, apatah lagi dengan hanya mendengar titah ucapan yang Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, dan terpaksa ahli parlimen akan menunggu pada akhir Julai nanti untuk perbahasan. Jadi dengan argumen ataupun perbahasan oleh pihak ahli parlimen termasuk pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang mengatakan bahawa jika ini norma baru parlimen, mengapa tidak ia dapat dilangsungkan 8 hari dan dapat membahaskan segala rang undang-undang dan juga apa keutamaan kerajaan terutama dalam menangani COVID-19. Pandangan Datuk? Ya, kita dengar banyak pandangan terutamanya daripada pihak pembangkang tentang kenapa kerajaan hanya menjadikan perasmian Dewan itu sahaja sebagai satu jadual di dalam sesi parlimen kali ini. Dan ada juga suara-suara nakal mengatakan bahawa kerajaan takut bagi menghadapi tentangan ataupun menghadapi perbahasan, penghujahan daripada pihak pembangkang berkaitan dengan Kerajaan Perikatan Nasional, yang pada saya, kalau tanya pandangan saya, bahawa ini adalah semata-mata untuk melahirkan rasa tidak puas hati kepada kerajaan. Saya nak sebut, ini bukan norma baru di dalam sidang Dewan Rakyat. Norma baru yang kita jalankan untuk hari ini. Kerana kita negara di dalam keadaan menangani pandemik COVID-19. Kita harus bertanggungjawab dalam soal mengawal penularan COVID-19 ataupun virus yang sedang negara alami, bukan negara, tetapi ini adalah merupakan pandemik dunia yang kita harus ambil berat. Betul kita melakukan praktis ataupun tindakan penjarakan sosial, mengambil tindakan awal untuk melakukan testing atau COVID testing kepada semua ahli parlimen. Tetapi kita harus ingat, kita ada 222 ahli parlimen, kita ada sekitar hampir 700 pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang terlibat dalam sidang parlimen. Kita ada pegawai-pegawai, pembantu-pembantu ahli parlimen. Kita juga ada pegawai-pegawai tertinggi bagi setiap kementerian dan sebagainya yang biasanya menghadiri sidang parlimen pada setiap kali sidang parlimen. Yang mana kesemua jumlah ini tidak berada di dalam parlimen pada hari ini. Tetapi kalau sidang parlimen ini dilanjutkan ataupun dijadikan sebagai sidang seperti biasa, maka mereka-mereka ini tentunya akan berada di dalam kawasan parlimen yang akhirnya dalam soal untuk menular ataupun untuk mengatasi atau mencegah penularan COVID-19 ini tentunya tak dapat kita jadikan sebagai satu kepentingan untuk masyarakat dan rakyat. Sehubungan dengan itu, Datuk, bagaimana juga pandangan mengatakan bahawa pihak kerajaan terutamanya pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terlepas peluang untuk memastikan sidang ini sebagai satu sidang untuk mendapatkan legitimasi ataupun keabsahan parlimen supaya apa juga argumen dan juga tuduhan yang mengatakan kerajaan ini tidak mendapat majoriti daripada kalangan ahli parlimen, kerajaan ini tiada kekuatan untuk sebagai satu koalisi yang mantap untuk meneruskan pentadbiran kerajaan Putrajaya. Mengapa tidak mengambil peluang ini untuk meneruskan legitimasi, mendapatkan pengakuan ataupun mendapatkan mandat daripada parlimen, dan selepas ini boleh bekerja terus untuk memastikan negara dapat menangani COVID-19? Saudara, ya, legitimasi ataupun keabsahan, kalau dalam bahasa Melayunya ialah keabsahan, adalah merupakan satu perkara yang penting untuk kita terjemahkan di dalam mana-mana peraturan Dewan Rakyat dan sebagainya, terutamanya ketika sidang parlimen. Tetapi saya percaya, ya,
saya percaya pihak kerajaan, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, meletakkan kepentingan rakyat itu sebagai satu prioriti ataupun kepentingan yang tidak boleh dikompromi dalam soal untuk membuktikan sesuatu. Kerana itu, untuk kita mengadakan sidang parlimen seperti biasa, seperti saya sebut tadi, semata-mata untuk menyatakan bahawa ini adalah kerajaan Perikatan Nasional yang mempunyai sokongan majoriti, sokongan bilangan yang mencukupi untuk membolehkan saya meneruskan tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri. Yang mana ini sudah pun dibuktikan pada sebulan yang lepas ketika Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan dan mengambil keputusan untuk mengisytiharkan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai antara ahli Dewan Rakyat yang mendapat jumlah bilangan yang cukup untuk diumum dan diisytiharkan sebagai Perdana Menteri di bawah Perikatan Nasional. Jadi kan itu, oleh kerana kita dilanda selepas itu dalam tempoh sekitar, kalau tak silap saya, sekitar dalam seminggu ataupun seminggu lebih sedikit selepas pengisytiharan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri, maka kita dilanda dengan COVID-19. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah merupakan satu kaedah di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun Kerajaan Perikatan Nasional untuk menjadikan landasan bagi menutup segala kelemahan kerajaan. Ini tidak betul sama sekali, kerana siapa sangka bahawa penularan ataupun wabak yang begitu membahayakan rakyat, membahayakan nyawa manusia yang melibatkan seluruh negara, seluruh dunia, yang saya sebut pandemik dunia, bukan saja pandemik negara tetapi pandemik dunia. Dan kebetulan kerajaan baru saja ditubuhkan dan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi meletakkan kepentingan nyawa dan kesihatan rakyat itu sebagai satu prioriti dan keutamaan, saya fikir ini adalah merupakan perkara yang ditunggu dan juga dituntut oleh rakyat sebenarnya. Kerana itu saya nak sebut saudara, dalam soal mendapatkan keabsahan ataupun mendapatkan membuktikan kepada rakyat sokongan kepada kerajaan ini oleh ahli dewan yang mencukupi, saya fikir itu tidak merupakan satu keutamaan buat masa dan ketika ini, kerana masa itu akan sampai dalam sidang yang akan dilakukan pada tempoh ataupun bulan yang akan datang. Pada pandangan YB Datuk berkaitan dengan fungsi parlimen, kita tahu fungsi parlimen adalah untuk berbahas setiap apa yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan. Setiap ahli dewan diberi peluang untuk bertanyakan soalan. Jadi di manakah fungsi parlimen ketika era pandemik ini, apatah lagi kerajaan terpaksa mengeluarkan dana-dana tambahan yang begitu besar untuk menangani impak kerajaan yang sudah pun berlaku sekarang, dan apatah lagi dalam aspek pelan pemulihan yang akan diumumkan tidak berapa lama lagi. Jadi di mana orang kata pun suara-suara ahli parlimen dapat disalurkan jika parlimen akan bersidang pada akhir Julai akan datang. Jadi pastinya juga ahli parlimen adalah wakil kepada rakyat dan wakil rakyat ini dipilih oleh rakyat ketika pilihan raya. Jadi pastinya ada fungsi yang perlu dilaksanakan untuk memastikan semak dan imbang dan juga public accountability kepada pihak kerajaan. Pandangan Datuk? Dia kali itu, saya sebagai ahli Dewan Rakyat, saya sebagai wakil rakyat, saya mempunyai kawasan iaitu kawasan Parlimen Jelebu. Saya mempunyai pengundi yang bukannya 100% menyokong saya ketika saya bertanding dalam PIU yang ke-14. Saya mendapat sokongan yang mengundi saya untuk menjadi ahli parlimen, yang tidak mengundi saya untuk menjadi ahli parlimen kerana mereka mengundi calon yang lain. Tetapi apabila berlaku sesuatu krisis yang kita katakan sebagai krisis yang melibatkan keseluruhan rakyat, tanpa memikirkan soal fahaman politik, tanpa memikirkan soal pegangan agama, tanpa memikirkan soal kaum yang melanda negara, mestilah menjadi tanggungjawab kepada semua masyarakat, apatah lagi pihak kerajaan. Apatah lagi pihak yang kita boleh katakan sebagai pihak wakil ahli wakil kepada rakyat yang mereka berwakili. Jadi kan itu, kita tidak ada persidangan, sidang Dewan Rakyat, maka ahli parlimen tidak boleh menyuarakan pandangan, tidak boleh berbahas dan tidak boleh berhujah tentang perkara-perkara yang dilakukan oleh pihak kerajaan terhadap cara-cara mengatasi atau membelanjakan sejumlah keuangan untuk mengatasi masalah COVID-19 ataupun masalah krisis yang kita alami. Saya fikir itu boleh kita lakukan apabila sidang Dewan yang akan datang kita
jalankan. Bukan kita sengaja tidak mau bersidang kerana semata-mata kerana takut untuk kehilangan sokongan, tetapi kita tidak bersidang kerana kepentingan dunia, kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan yang paling penting sekali adalah kepentingan rakyat yang kita tidak boleh kompromi sama sekali dalam soal penularan COVID ini. Ketika bulan Julai, ketika Parlimen bersidang itu, saya lihat bahawa proses tindakan dan segala langkah bagi mencegah penularan ini harus kita jalankan, termasuk penjarakan sosial ini. Kalau ini berlaku, maka kawasan Dewan Rakyat di dalam Dewan Rakyat itu memerlukan pelbagai penambahan dalam soal fasiliti untuk membolehkan ahli parlimen menggunakan hak mereka sebagai parlimen 100%, iaitu dalam soal berhujah, dalam soal mengeluarkan pandangan dan pendapat, dan dalam soal untuk kita membukakan soalan tambahan dan sebagainya. Jadi saya fikir pihak kementerian ataupun apatah lagi pihak parlimen tentunya sudah memikirkan bahawa keadaan fasiliti asas ini perlulah kita lengkapkan sebelum sidang bermula, insya-Allah. Dan terutamanya dalam soal-soal yang berkaitan dengan keselamatan, soal-soal yang langkah yang wajib, mandatory, yang harus diikuti oleh ahli parlimen tanpa sebarang kompromi dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Jalaluddin Alias atas masa yang diberikan bersama kami dalam agenda awani pada malam ini. InsyaAllah kita akan terus berinteraksi Datuk ya untuk sesi-sesi agenda awani seterusnya. Itu tadi Yang Berhormat Datuk Jalaluddin Alias, Ahli Parlimen Jelebu, dan kita membuat analisis berkaitan dengan sidang istiadat pembukaan mesyuarat penggal ketiga Parlimen ke-14 yang sudah pun berlangsung dengan pembukaan titah ucapan yang di-Pertuan Agong pada pagi tadi. Sekian saja agenda awani pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di edisi yang lain. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.